Sekarang ni kita masuk kepada bab murtad, bab riddah. So Syekh memulakan bab ni, dia minta kita ingat balik apa yang dia dah ajar. Ni dah sampai hujung buku. Kalau siapa yang ingat, Syekh Said membahagikan kitab dia kepada 4 bab. Pertama sikit ilahiyat, bab ketuhanan. Kedua nubuwat, bab kenabian. Kemudian kauniyat, cerita makhluk, tentang manusia, tentang jin. Kemudian last sekali adalah ghaibiyat, perkara-perkara yang ghaib. So Islam ni berdiri di atas 4 inilah secara umumnya. Dan sebahagian yang diceritakan dalam 4 perkara ni termasuk dalam kategori al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Dia termasuk dalam perkara yang tak boleh tidak kena tahu. The moment you become a Muslim, you know God is one. You tak boleh kata I'm Muslim dan saya tak tahu pun Tuhan satu kan. I mean, this is al-ma'lumu minad dini bid-darurah. Tak boleh tidak, mesti tahu. Saya tak tahu pun Muhammad tu Rasulullah. Okay, there's no such thing. Saya tak tahu pun Islam kata ada hari kiamat. Saya tak tahu pun ada qada-qadar dalam Islam. Okay, siapa yang kata dia tak tahu, maksudnya dia belum Islam lagi. Kan? Dia belum Islam lagi. Okay. Jadi sesiapa yang kehilangan satu perkara daripada rukun-rukun Islam ini ataupun rukun iman ini, maka kita boleh kata keimanan dia itu belum masuk lagi, ya, ataupun terbatal. Kalau awalnya dia kata saya percaya rukun iman yang 6 Ustaz, tapi sekarang ni saya macam tak percaya kepada rukun iman yang ke-6. Dia automatik telah terkeluar. There's no 50-50, there's no 80%, 20%, there's no such thing. You reject one sahaja, consider you reject everything. Okay? You reject satu saja, dikira sebagai you tolak semuanya sekali. Siapa yang tak pernah percaya langsung tentang rukun-rukun iman ini, maka dia dikira sebagai kufur asli. Ini orang kafir yang asli lah, dia tak pernah beriman. Tapi siapa yang pernah beriman, kemudian dia tidak beriman, ini yang kita panggil sebagai al-murtad, ya, seseorang yang telah keluar daripada agama, murtad. So Syekh kata, sekarang ni kita bukan nak bahas tentang hukum fiqah. So jangan tanya saya soalan fiqah. Okay, isu punishment kepada murtad dan sebagainya, Syekh tak bahas benda tu. Syekh bahas daripada perspektif akidah. So Syekh menjelaskan apa yang membuatkan seseorang itu murtad. Dia bukan faktor-faktor yang menyebabkan orang murtad. Seseorang yang melakukan proses pemurtadan tu dia buat apa sebenarnya? Faham? Bukan faktor yang membuatkan seseorang murtad, tetapi the act of riddah itu apa? What is it that makes someone be considered as a murtad? Okay, apa yang dia buat tu yang kita boleh consider sebagai murtad. Syekh kata, wa'alam anna hadhihi asbab mahma kathurat wa tafarra'at fa inna maraddaha salban wa ijaban ila mizanaini ithnain. Kata walaupun ada banyak, ya, perkara yang orang boleh buat hingga memurtadkan diri dia, akhirnya tetap boleh dirumuskan kepada 2 kayu ukur ataupun 2 standard. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 48, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan, ya, sesiapa yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengampunkan dosa yang lebih rendah daripada itu kepada sesiapa yang dia nak. Yang kedua, okay, yang pertama kita kena pegang ayat tadi, nanti Syekh akan jelaskan lagi. Yang kedua yang kita kena faham berkenaan dengan murtad ini, nak declare status seseorang itu sebagai murtad hanya boleh menggunakan tanda-tanda yang jelas. Okay? You tak boleh main teka-teka niat orang.
Dia nak kena ada tanda yang jelas daripada mulut dia ataupun perbuatan dia atau tulisan dia. Dia tak boleh kata dia ni nampak macam murtad ni Ustaz, nampak macam tak percaya. Bagi saya dia murtad. Tak boleh. Haram untuk kita buat macam tu. Tengok muka pun dah tahu murtad. Ada orang cakap tu, tengok muka pun dah tahu kan. Jangan tak boleh. Tengok muka ada kafarah kat dahi Ustaz. Okey, apa perkara-perkara yang membuatkan seseorang itu jatuh murtad? Yang melayakkan dia kekal di dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Perbuatannya adalah apa sahaja yang menggambarkan, menzahirkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pada zat dia ataupun pada sifat-sifat ketuhanan dia. Ada orang mungkin kata, I know Allah exists, God is one, He is all loving, He is all merciful, but I don't think He is powerful. Satu sahaja sifat ketuhanan dia awak tarik daripada Allah Subhanahu wa taala atau awak bagi kepada selain Allah. Kalau disebut dengan jelas, ditulis dengan jelas pengakuan, maka dia dikira sebagai statement yang boleh memurtadkan seseorang. Saya kata boleh memurtadkan tu maksud dia awak kena check banyak benda juga lepas tu. Dia ni waras ke tidak, dia dipaksa ataupun tidak, kan? Ada orang letak tembak kat belakang dia ke apa sebelum dia cakap benda tu. There are many things untuk kita consider. Begitu juga orang yang of course lah menafikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, nafikan wujud Tuhan ni bukan syirik. Dia tak menduakan Allah dengan sesiapa, dia tidak menyekutukan Allah. Tapi itu secara makna termasuklah sekali. Siapa yang kata Tuhan tak wujud, dia akan pilih Tuhan yang lain walaupun dia tak percaya ada Tuhan. Sama dia dituhankan alam ini, kan? Alam ini tak ada permulaan, semuanya dicipta oleh nature. Walaupun dia tak kata nature is God, tapi dia dah menganggap nature sebagai Tuhan. In the end of the day, human beings will worship something. Atheist ke bukan atheist tetap akan menyembah sesuatu.